aturan yang berkaitan. Saya akan mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK ya, seperti yang termaktub di bawah Akta Pendidikan 1996, mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Kita akan bekerjasama dengan semua pihak, ya, seperti Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM, Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM, pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS, serta pihak berkepentingan lain untuk mendapatkan pandangan serta input bagi memastikan hasrat ini tercapai. Dan tumpuan kepada 7 teras utama, ya, 7 teras utama. Yang pertama, menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus. Oleh itu, bagi mengurangkan kesenjangan birokrasi dalam urusan guru dan murid, maka aduan, cadangan, pertanyaan boleh dikemukakan terus melalui pelbagai saluran rasmi yang disediakan oleh KPM, termasuklah sistem pengurusan aduan awam SISPA, adu buli dan kaunter khidmat pelanggan. Dan saya sendiri akan pastikan semua laporan yang berkaitan diambil tindakan. Yang kedua, memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan juga integriti. Kementerian Pendidikan yakin dengan penumpuan kepada aspek karamah insaniah ini akan mewujudkan suasana harmoni yang akan menghindari gejala negatif seperti gangguan seksual di sekolah, bully, gangsterism, vandalism, ekstremism dan juga rasism, ya. Jadi ini penekanan kita yang kedua. Yang ketiga adalah memberi perhatian kepada isu kemiskinan multidimensi murid, khususnya daripada keluarga B40. Tuan-tuan dan puan-puan, kemiskinan multidimensi ini kita harus tanggapi dengan serius kerana kanak-kanak kita sedang berdepan dengan kemiskinan yang pelbagai. Ia tidak tertumpu kepada kemiskinan kewangan sahaja, tetapi juga terdiri daripada kemiskinan yang mencakupi malnutrisi, kemiskinan peranti, kemiskinan ruang pembelajaran dan pelbagai lagi jenis kemiskinan. Sebab itu kita sebut sebagai kemiskinan multidimensi. Saya juga akan bekerjasama rapat dengan kementerian yang berkaitan dalam memastikan isu kemiskinan keluarga yang memberi impak langsung kepada pendidikan anak-anak dapat dibantu dengan wajar. Keempat, memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan. Ini yang kita sebut sebagai the lost generation, serta masalah literasi dan numerasi supaya kesenjangan pendidikan yang wujud dapat dirapatkan. Kelima, memberi fokus kepada kebajikan guru, kerana guru adalah teras utama keberkesanan penyampaian pendidikan. Oleh itu, saya akan memastikan mereka diberikan sokongan profesional berterusan yang sewajarnya dan memberi tumpuan kepada kebajikan guru, termasuk tekanan yang dihadapi oleh guru disebabkan beban tugas dan berjauhan daripada pasangan. Keenam, ini juga penting, memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk mengubah suai dan menaik taraf sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dan ketujuh, meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Kementerian akan membuat sesi libat urus bersama dengan agensi pusat bagi meningkatkan keupayaan pendidikan digital di semua institusi pendidikan di bawah KPM. Saya akan mengarahkan KSU untuk melihat perkara ini dan KPM akan mengemukakan cadangan yang bersesuaian dengan untuk pertimbangan jemaah menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan di dalam kelas adalah atom pendidikan negara. Oleh itu, seluruh ekosistem pendidikan dan sistem penyampaian perkhidmatan akan diperkemas untuk mencapai hasrat ini. KPM akan terus mendukung misi dan visi kementerian serta berpaksikan kepada falsafah pendidikan negara untuk memacu pendidikan negara dalam mendepani cabaran semasa dan masa hadapan. Pada masa yang sama, KPM memiliki pemegang taruh yang terbesar dan paling besar meliputi segenap lapisan masyarakat, umur dan latar belakang yang berbeza. Menguruskan jangkaan umum atau public expectation adalah cabaran utama KPM yang juga harus dipikul oleh KPM bagi memastikan satu titik pertemuan yang adil lagi saksama dapat direalisasikan oleh pentadbiran kerajaan perpaduan ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sekarang kita belum ada nama lagi, tapi kita sudah pun umumkan, maka proses itu akan kita laksanakan dengan pelantikan-pelantikan yang akan menganggotai Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan tersebut dalam masa terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Untuk soalan pertama, saya sudah sebut tadi bahawa isu utama Kerajaan Perpaduan pada hari ini akan menumpukan kepada isu cabaran ekonomi dan kos sara hidup, dan apa-apa isu yang terkait rapat yang sedang dibangkitkan UBC dan sebagainya itu kita akan lihat dari semasa ke semasa. Berkaitan dengan manifesto juga, saya fikir kita akan juga lihat, kerana ini adalah kerajaan perpaduan, kita tidak lagi bercakap tentang manifesto kerajaan ataupun Pakatan Harapan semata-mata. Jadi manifesto juga kita akan lihat dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan juga keutamaan semasa.